Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Hak asasi manusia di Malaysia cacat. 3 pemimpin pemuda amanah telah dipanggil oleh polis untuk memberi keterangan berhubung tindakan mereka memberi sokongan kepada demonstrasi tanda pagar tangkap Azam Baki pada Sabtu ini 22 Januari. Mereka ialah Peguam Muda Amanah Fadli Umar, Naib Ketua Pemuda Amanah Zubair Rahim dan Pengarah Mobilisasi Pemuda Amanah Abbas Azmi. Menurut jawatankuasa bertindak tangkap Azam Baki, demonstrasi tersebut bertujuan menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berhubung dengan pemilikan sahamnya. Jawatankuasa itu turut menuntut supaya proses undang-undang ke atas Azam bermula segera dan SPRM dirombak serta diletakkan di bawah Parlimen. Demonstrasi aman itu dijadualkan diadakan pada pukul 11 pagi di hadapan Pusat Beli Belah Sogo, Kuala Lumpur. Dalam satu kenyataan media, jawatankuasa bertindak Azam Baki turut mengajak rakyat Malaysia mengibarkan bendera hitam dan gunakan tanda pagar tangkap Azam Baki serta tanda pagar rombak SPRM pada setiap posting media sosial. Sekurang-kurangnya 10 orang peguam akan memberi perkhidmatan demi memastikan tiada sebarang tindakan yang melanggar undang-undang sepanjang berlangsungnya demonstrasi tersebut. Mereka akan menawarkan khidmat guaman secara pro bono kepada semua individu yang terlibat dalam perhimpunan tersebut serta individu yang menyebarkan poster tanda pagar tangkap Azam Baki secara fizikal dan di media sosial. Tindakan belum dibuat tetapi mereka sudah dipanggil polis untuk memberi keterangan. Bagaimanapun dalam satu kenyataan selepas pertemuan dengan pihak polis, kumpulan tersebut berkata mereka akan meneruskan rancangan mereka dan berharap mendapat kerjasama semua pihak. Peguam Pemuda Amanah menegaskan bahawa ia adalah sebuah perhimpunan aman. Difahamkan mereka akan disertai oleh pemuda pejuang, muda, Warisan Pertubuhan Kinabalu, Progresif Bersatu dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Sementara itu, Abbas Azmi mengulangi kenyataan awalnya mengajak anak muda turun beramai-ramai menyertai perhimpunan aman ini kerana ia adalah hak rakyat untuk turun berhimpun. Ia dijamin dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Peguam Muda Amanah menyelar tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak kerajaan terhadap mereka. Menurut kajian Badan Antarabangsa Freedom House, Malaysia tergolong dalam kumpulan negara yang partly free, sebahagiannya bebas. Maknanya ia mengalami kecacatan dalam hak asasi manusia. Mari kita bandingkan prestasi Malaysia berbanding dengan jiran kita Singapura pada tahun 2021. Indeks kebebasan peribadi Malaysia menurut Freedom House ialah 5.7, jauh ditinggalkan Singapura yang mendapat skor 7.5. Manakala dalam skor indeks kebebasan ekonomi, Malaysia mendapat skor 7.34, masih kalah dengan Singapura 8.71. Bagi indeks kebebasan sivil, Singapura jauh di hadapan dengan skor 8.11, sementara itu Malaysia hanya mendapat skor 6.52. Laporan Indeks Kebebasan Manusia 2021 oleh Freedom House merupakan ukuran kebebasan empirikal paling komprehensif di saat ini. Ia membandingkan dan menggabungkan 82 penunjuk berbeza untuk mengukur tahap kebebasan di 165 negara dan wilayah sejak 2019. Setiap satu daripada 82 penunjuk yang diperiksa sesuai dengan salah satu daripada 12 kategori meta, iaitu Rule of Law, Security dan Keselamatan, Pergerakan, Agama, Persatuan, Perhimpunan dan Masyarakat Sivil, Kebebasan Bersuara dan Maklumat, Identiti dan Hubungan, Saiz Kerajaan, Sistem Perundangan dan Hak Harta, Akses kepada Wang Bersih, Kebebasan Berdagang di peringkat antarabangsa, Peraturan.
Indeks Kebebasan Manusia memberikan setiap negara skor dari 0 hingga 10, di mana skor 10 mewakili kebebasan paling tinggi dan 0 mewakili tiada kebebasan sama sekali dalam setiap satu daripada 82 penunjuk. Malaysia juga dianggap sebagai negara yang mengamalkan flawed demokrasi atau demokrasi cacat, sementara kebebasan akhbar dikategori sebagai difficult situation atau situasi sukar. Jangan pula ada yang berteriak bahawa indeks ini ciptaan syaitan dari barat yang cuba meracun jiwa rakyat Malaysia. Hakikatnya, semua negara maju yang mengamalkan demokrasi berada pada tahap kebebasan yang lebih tinggi berbanding Malaysia. Langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 bukan tindakan demokrasi, ia tindakan tebuk atap yang didorong oleh kebebalan pemimpin tertentu yang kononnya mahu menyelamatkan negara dan Melayu Islam daripada terancam. Sedangkan sebenarnya mereka tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri untuk mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan bagi meneruskan agenda reformasi institusi kerajaan. Mereka takut akan terbongkar segala kebejatan yang selama ini disembunyikan.